Firman Tuhan pagi hari ini judulnya adalah Belajar dari Kisah Zakeus. 我们今天要学习的话题就是从撒该的故事中学习。Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan cerita tentang Zakeus ini. 也许叔叔阿姨已经听过了关于撒该的故事。Nah, saya sendiri di sekolah minggu mengajar kisah Zakeus, saya rasa lebih dari 5 kali. 弟弟传道也经常在主日学教关于撒该的故事，Dan setiap kali saya ajarkan kisah dari Zakeus, selalu ada pelajaran baru yang saya dapat. 而他每一次教关于这撒该的故事，肯定其中获得收获。Jadi saya rasa Bapak Ibu juga meskipun sudah mendengarkan kisah ini beberapa kali, tentunya juga akan mendapatkan pelajaran baru hari ini. 所以我想，哪怕我们之前已经学过了这个故事，但是今天重复学习一遍，肯定会得到收获的。Mengapa demikian? Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup. 为什么是这样？因为神的话语是，又真又活的话语。Firman Tuhan memiliki kuasa untuk memberikan kita pelajaran, koreksi, dan pertumbuhan iman. 神的道可以教导我们，可以指引我们，也纠正我们和给我们增加信仰。Firman Tuhan di pagi hari ini dituliskan di ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. 我们可以看今天的经文，从路加福音19章的第1节是这么说的：耶稣经了耶利哥经过的时候，Nah, kota Yeriko itu ada di sebelah utara dari kota Yerusalem. 耶利哥的处在耶路撒冷的北边。Jaraknya itu saya cek tadi sekitar dari gereja kita menuju ke bandara pulang pergi. 李丽传道刚刚仔细查了一下，它的距离大概从教堂到飞机场Kurang lebih 28 kilometer. 大概28公里。Nah, jadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko untuk berjalan melintasi, hanya lewat saja. 所以，圣经记载耶稣只是路过而已。Dan di situ dikatakan ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. 然后，圣经也记载，在那里有一名叫撒该的人，他是税吏长，他也是很有钱的人。Nah, ini gambar Zakeus ya, diberikan ilustrasinya. 这大概就是长这样。Nah, Zakeus sendiri adalah seorang Yahudi. 撒该是一个犹太人，Nah, arti nama dari Zakeus adalah murni. 他名字的含义是纯洁。Seorang Yahudi yang bekerja pada pemerintahan Romawi. 一个在罗马政府工作的犹太人，Dikatakan bahwa pekerjaannya adalah sebagai seorang kepala pemungut cukai. 他的工作是税吏长，收税的。Cukai artinya pajak. Jadi dia adalah kepala dari orang-orang yang memungut pajak di kota Yeriko. 他就是在那里负责收税的。Pajak ini dikumpulkan dari orang-orang Yahudi, lalu nanti diserahkan kepada pemerintahan Romawi. 这些税钱把它收集，然后交上给罗马政府。Nah, di mata orang-orang Yahudi pada masa itu, pekerjaan sebagai pemungut cukai adalah pekerjaan yang sangat dibenci. 在犹太人的眼中，一个收税的人是一个非常可恨的工作。Bahkan dianggap sebagai pekerjaan yang paling berdosa.
而且被定为一个非常有罪的工作。Sehingga dalam masyarakat orang Yahudi, ketika mereka ingin merujuk, ya menyebutkan orang yang berdosa, dua pekerjaan yang disebut, yaitu perempuan sundal dan pemungut cukai. 于是，在犹太人当中，如果要指一个人，他的工作是非常不光荣的，就是一个是收税的，第二是做淫荡的妇女。Para pemungut cukai biasanya memungut pajak atau cukai ini lebih daripada apa yang diminta. 一般来说，这些收税的人，他会收比应该收的多出来。Maksudnya pemerintahan Romawi sudah menetapkan pajaknya sekian, tapi pemungut cukai ini akan meminta lebih lagi, sebagian untuk dimasukkan ke dalam kantongnya sendiri. 比如罗马政府定下要收这么多，可是这些收税的人他会把数目改了一些，Istilah sekarang disebut sebagai korupsi. disebut Korupsi, sebagai apa? Oh, korupsi. istilah korupsi. Ya, macet-macet soalnya. 这Ya. 个现在的人把它说成贪污腐败，Jadi orang-orang Yahudi sangat membenci pekerjaan pemungut cukai ini. 所以大家都很讨厌作为税吏长的人。Dan Zakheus ini bukan hanya pemungut cukai, tapi dia adalah kepalanya, pemimpinnya. 而且撒该不仅仅收税的，他还是做头，Dan dia juga seorang Yahudi yang bekerja bagi pemerintahan Romawi. 他一个税吏长，一个向罗马政府工作的税吏长，Jadi dia dianggap sebagai seorang pengkhianat bagi bangsanya sendiri. 所以在他自己的国民的眼当中，他是一个背叛者，Dan dia duduk di posisi yang paling tinggi sebagai kepala pemungut cukai, sehingga dia paling amat dibenci. 而且他是身为一个税吏长，一个领导，他被人家可恨。Dan sebagai seorang kepala pemungut cukai, Zakheus ini adalah seorang yang kaya. 而成为一个税吏长，他是一个财主，Banyak uang dari orang-orang rakyat yang sudah dia peras. 他拥有很多钱，这钱来自那些贫穷的人民。Namun meskipun dia seorang yang kaya, dia tidak disukai oleh masyarakat. 可是哪怕他是有钱人，大家都不喜欢他，Masyarakat Yahudi, orang Yahudi menganggap dia sebagai orang yang berdosa, orang yang tidak pantas masuk ke dalam kerajaan sorga. 犹太人认为称为他是有罪的人，不配上天堂。Sehingga pemungut cukai biasanya itu dijauhi atau dimusuhi oleh orang-orang sekitarnya. 所以一般收税的人，税吏他都会被其他人排除。Nah, Zakheus seorang berdosa mendengar tentang Tuhan Yesus. 可是这个有罪的撒该呢，听到了关于耶稣的消息，Berita tentang kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan banyak penyakit, bahkan membangkitkan orang mati, sudah tersiar kemana-mana. 关于耶稣如何医治病人的消息已经到处宣扬。Sehingga ketika Tuhan Yesus melintasi kota Yeriko atau masuk ke kota Yeriko, Zakheus ingin melihat dia. 于是呢，当耶稣经过耶利哥的时候，撒该很想去见他。Dikatakan di sini di ayat ketiga, ia atau Zakheus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek.
圣经这么记载，他要看耶稣是怎样的人，因为人多，他的身子又矮，所以就看不见。Nah, ini gambarannya ya Bapak Ibu lihat orang-orang mengerumuni Tuhan Yesus dan Zakheus tidak bisa melihat dengan jelas karena badannya pendek. 嗯，在这张图可以描述当时的情景：耶稣在被人群当中，而撒该太矮了，看不到。Banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus karena ingin disembuhkan dan mendengarkan pengajaran daripadanya. 很多人凑近主耶稣，因为要听主耶稣的教导，也很想得到医治。Namun meskipun ada banyak orang yang mengelilingi Tuhan Yesus, Zakheus tidak menyerah. 但虽然耶稣在那么多人的被围着当中，他不放弃。Dikatakan di sini dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. 这里说他努力要去见耶稣是怎样的人。Nah, ini bukan sekedar ingin lihat wajahnya, wajah Tuhan itu seperti apa. 这里想见色，不单单要看耶稣长什么样，Karena dia sudah mendengarkan tentang Tuhan Yesus, bahwa dia bisa melakukan banyak mukjizat, dan dia juga adalah seorang guru yang bijaksana. 因为之前他听过了耶稣是一个非常良善的老师，也可以行很多神迹。Zakheus ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dekat. 撒该很想更接近主耶稣，Dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri, benar tidak apa yang dia dengarkan selama ini tentang Tuhan Yesus. 他想以肉眼亲眼看，是真正耶稣如何的伟大吗？如此伟大吗？Itu sebabnya ketika dia tidak berhasil melihat Tuhan Yesus karena orang banyak, dia berlari mencari pohon ara, ya pohon yang sebuah pohon untuk dipanjat, dan dia melihat Tuhan Yesus pasti akan lewat dari sini, maka dia mendahului ya, mendahului Tuhan Yesus. 因为撒该如果站在人群后，他是看不到前面的，所以他跑到前头，希望能看到主耶稣。Jadi Zakheus berlari mendahului orang banyak untuk memanjat pohon supaya bisa melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia tahu Yesus akan lewat dari sini. Saya panjat pohon itu supaya saya bisa melihat dia dengan jelas. 第4节记载，他就跑到前头，所以他在前头，希望可以看到主耶稣。Jadi akhirnya dia berhasil memanjat sebuah pohon ara dan menantikan Tuhan Yesus lewat di bawahnya. 于是撒该就成功的爬上一棵树上。Nah, kalau Zakheus hanya sekedar ingin melihat wajah Tuhan Yesus, dia tidak akan memanjat pohon ara ini. 如果撒该只是要看主耶稣的脸的外貌，他没有必要爬上树。Tapi ada keinginan yang besar dalam hati Zakheus untuk mencari Tuhan Yesus ini. 可是他内心是充满冲动，他要寻求真正的主。Kita ingat tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa dia adalah seorang kepala pemungut cukai, seorang yang kaya. Tapi dia memanjat sebuah pohon hanya untuk melihat Tuhan Yesus. 之前也提到过，撒该是很有钱的人，但是他愿意辛辛苦苦爬到橡树上面，要寻求主耶稣。Dia tidak peduli apa kata orang, walaupun dia seorang kaya raya, seorang yang punya jabatan tinggi, yang penting saya bisa melihat Tuhan Yesus. 他不在乎别人的评论，哪怕说他很傻，但是他不在乎，他还是想寻求主耶稣。Ini menunjukkan kesungguhan hati Zakheus untuk mencari Tuhan. 这个可以明确的表明他的内心。
是向往耶稣的。Zakheus berpikir, saya sudah dengar tentang Tuhan Yesus selama ini dan sekarang saatnya saya melihat dia secara langsung. 撒该思想，我之前听过了耶稣的故事，那现在就是时候我去见他的人了。Saya ingin melihat dia secara langsung, melihat dia lebih dekat, ingin mengenal dia secara pribadi. 我很想更接近主，我很想与他有很好的关系。Apapun akan saya lakukan, bahkan memanjat pohon pun saya lakukan meskipun ada resiko jatuh. 做什么我都愿意，我跑啊，我爬上树啊，哪怕会有跌倒的风险，我不怕。Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu di sini yang selama ini sudah dengar tentang Tuhan Yesus, sudah mendengarkan khotbah tentang Tuhan Yesus. 也许在我们当中有哪位叔叔阿姨呢，已经听了很多关于耶稣的信息。Setiap kali mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, hati Bapak Ibu merasa hangat, merasa senang. 每一次听到耶稣的信息，我们心中是温暖的。Dan Bapak Ibu sepakat bahwa Tuhan Yesus ini adalah seorang pribadi yang baik. 我们也同心确认，耶稣是一个很好的，一个很好的主，Dan percaya bahwa dia punya kuasa dan dia bukan manusia biasa. 而我们也确信他是有全能的，他不是普通的人。Tapi Bapak Ibu belum pernah melihat dia secara langsung. 但是我们都没有亲眼看过他，Belum pernah menunjukkan usaha ingin melihat, ingin mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. 也没有表现过我们的冲动要去寻求他。Nah, saat ini tentu saja Tuhan Yesus tidak ada di sekitar kita ini. 当然啦，这个时候主耶稣没有在我们生活当中，Secara fisik, dia tidak lagi hidup di tengah-tengah manusia. 肉体他已经不在我们身边了。Tapi di dalam firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, kita bisa melihat Tuhan Yesus dengan jelas. 但是通过圣经，我们经过学习经文，我们可以看见耶稣还在我们当中。Kita bisa mengenalnya lebih dekat secara pribadi. 我们可以更修复好与他的美好关系。Ada tidak kita menunjukkan kesungguhan hati? Saya ingin mengenal Tuhan Yesus, saya ingin baca firman-Nya, saya ingin mengenal dia lebih dekat lagi. 我们当中有没有表现出那种渴望？我很想追求神，我很想更认识他。Firman Tuhan katakan, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 圣经说：“你叩门，我必给你打开。” Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. 当我们认真的去寻求，那么主会亲自彰显在我们面前。Ini yang terjadi dengan Zakheus. Ketika dia memanjat pohon ara itu, menantikan Tuhan Yesus lewat di bawahnya, Tuhan Yesus melihat Zakheus. 这就是撒该所经历的。当主耶稣经过树下，他仰望看到撒该，Lalu ayat kelima, firman Tuhan berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. 第5节这么记载：耶稣到了那里，抬头一看，对他说：“撒该，快下来，今天我必住在你家里。” Zakheus dan Tuhan Yesus belum pernah bertemu sebelumnya.
之前撒该和主耶稣没有见过面，Tapi Tuhan Yesus sudah mengenal Zakheus sebelum Zakheus menyebutkan namanya. 但是主耶稣已经认识了撒该的名字。Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bukan manusia biasa. 这里证明主耶稣不是凡人，Dia adalah Tuhan yang berkuasa yang mengenal kita satu persatu. 他是全能主，他认识我们每一个人。Tuhan Yesus melihat ke dalam hati Zakheus yang sungguh-sungguh mencari dia. 主耶稣看到撒该的内心是真正的要寻求他，Tuhan Yesus pun tahu bahwa Zakheus ada di atas pohon. 主耶稣也知道撒该在树上，Dia berkata, Zakheus, turunlah segera, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. 他说：“撒该，你快下来，今天我必住在你家里。” Nah, kita lihat beberapa kebenaran dari insiden ini. Pertama, tadi saya sudah sebutkan, Tuhan Yesus mengenal Zakheus. 我们看看，第一，主耶稣认识撒该；Kemudian kedua, Tuhan Yesus mengasihi Zakheus. 第二，主耶稣爱惜撒该。Semua orang di sekitar Zakheus membenci Zakheus. 撒该身边的所有人都讨厌他，Mereka menjauhi Zakheus dan menganggap Zakheus sebagai orang paling berdosa. 他们都排除他，因为称他是一个罪人。Tapi Tuhan Yesus mengasihi Zakheus. 可是主耶稣是爱撒该的，Karena memang tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah mencari orang-orang berdosa, orang-orang yang hilang. 因为主耶稣来到人间的目的就是寻求世上的人，Dan Tuhan Yesus mau menyelamatkan Zakheus dari keberdosaannya. 而且耶稣愿意拯救撒该。Nah, ketika mendengar perkataan Tuhan Yesus ini, dikatakan di sini di ayat ke-6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. 第6节这么记载，他听到了耶稣的话，他就急忙下来，欢欢喜喜的接待耶稣。Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. 撒该马上立即下来，欢喜的接待耶稣。Adalah sebuah kehormatan bagi Zakheus, Tuhan Yesus yang selama ini dia dengarkan ya pekerjaan mukjizat yang dia lakukan, sekarang mau datang tinggal di rumahnya. 主耶稣认识他，愿意住在他家里，是一种荣幸。Selama ini mungkin jangankan ada orang datang ke rumahnya, melihat Zakheus saja orang-orang tidak sudi. 之前他不要说人家住在他家里了，可能看他一眼都不愿意。Itu sebabnya Zakheus merasa sangat senang ketika Tuhan Yesus mau datang dan tinggal di rumahnya. 那是为什么？撒该听了主耶稣愿意住宿他家里，他非常的开心。Tapi orang-orang di sekitarnya berkata, Zakheus orang berdosa. Yesus menumpang di rumah orang berdosa. 可是他身边的人就议论纷纷，撒该是罪人，为什么耶稣会在一个犯罪的人的家里住宿呢？Banyak orang yang merasa iri terhadap Zakheus dan bertanya-tanya kenapa Yesus mau tinggal dengan orang berdosa. 这些人都充满嫉妒的心，就问耶稣为什么要住在撒该的家里。Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang mencari orang yang sakit, orang yang berdosa, orang yang hilang. 可是我们知道，主耶稣来寻找罪人、病人。Kemudian dikatakan di ayat ke-8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang,
akan kukembalikan 4 kali lipat. 第8节是这么记载：撒该对主说：“主啊，我把所有的一半给穷人，我若讹诈了谁，就还他4倍。” Jadi Zakheus membagikan setengah dari hartanya, dia seorang yang kaya, setengah dari hartanya dia bagikan kepada orang-orang miskin, lalu dia juga mengembalikan uang sebanyak 4 kali lipat dari semua orang yang pernah dia peras. 所以撒该他就把他的财产分出来一半给穷人，而且他还把那以前他讹诈过的人，他还他4倍。Nah, apa yang terjadi dengan Zakheus di sini? Kenapa dia tiba-tiba ingin membagikan setengah dari hartanya, lalu mengembalikan 4 kali lipat dari semua orang yang pernah dia peras? 那到底发生什么了？撒该为什么突然间要还钱，而且要捐款？Nah, Bapak Ibu, ini adalah bukti pertobatan Zakheus. 叔叔阿姨，这就是悔改的代表。Seseorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan melihat harta di dunia ini sebagai sesuatu yang sangat penting lagi. 一个人，假如他真正的认识主，他不会把财产放在第一位了。Dulu, harta menempati posisi nomor satu di dalam hati Zakheus, tapi sekarang tidak. Tuhan Yesus yang nomor satu. 以前在撒该的心中，钱是第一，但是现在认识了主耶稣，耶稣在他心中是第一。Dulu Zakheus memeras orang hanya untuk memperkaya diri. Sekarang tidak. Dia mau kembalikan apa yang pernah dia peras 4 kali lipat. 以前撒该讹诈了人，为了让自己越来越富，现在他把以前讹诈过的4倍奉还。Mengapa 4 kali lipat? Karena ini adalah peraturan hukum Musa. Kalau seseorang mencuri seekor domba, maka dia harus kembalikan 4 ekor domba. 为什么要4倍奉还？因为这是按照摩西的律法，你假如偷了一只羊，你要还人4只羊。Pemerasan yang dilakukan Zakheus itu adalah pencurian. 以前讹诈人也等于偷盗，Itu sebabnya dia kembalikan kepada semua orang yang pernah dia peras. 于是他选择把这些讹诈出来的钱，通通还清。Kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus harus menjadi yang utama dalam hidup kita, dan kita juga menjalani hidup yang penuh dengan pertobatan. 如果我们已经真正的相信主耶稣了，那么，主的教导应该成为我们的生活榜样，而我们的生活要充满好的见证。Ketika Zakheus menerima Tuhan Yesus menumpang di rumahnya, dia juga menerima Yesus untuk tinggal di dalam hatinya. 当撒该接纳耶稣住在他家里，同时撒该也接纳了耶稣住在他心里。Zakheus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. 撒该真正确切的相信主。Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, karena Zakheus pun anak Abraham. 于是耶稣说：“今天救恩到了这家，因为撒该也是亚伯拉罕的子孙。” Nah, Abraham di dalam kitab suci kita kenal dengan sebutan Bapa orang beriman. 在圣经，亚伯拉罕被视为是信仰之父。Jadi ketika dikatakan Zakheus pun anak Abraham, artinya Zakheus adalah anak dari Abraham dengan iman. Jadi dia adalah anak-anak yang beriman kepada Tuhan. 所以，当评价撒该也是亚伯拉罕的子孙，那是在说明撒该现在也是
有如同亚伯拉罕的信仰一样的人。Kita semua orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus juga disebut sebagai anak-anak Abraham. 我们每一个相信主耶稣的人，也可以被称为亚伯拉罕的子孙。Jadi meskipun Zakheus yang dulunya adalah seorang yang dianggap sangat berdosa, dia masih bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 所以，一个像撒该这样那么多罪恶的人，也可以被拯救。Tidak ada kata terlambat untuk bertobat, untuk datang kepada Tuhan Yesus. 如果真正要悔改，要寻找耶稣，是没有迟到这一说法的。Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni Tuhan. 如果真正的悔改，是没有什么罪不可以赦免的。Nah, jadi pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari kisah Zakheus ini? 所以，我们从撒该的故事可以学到什么呢？Nah, yang pertama, kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. 第一，我们要恳恳切切的寻求神。Bagi kita yang belum percaya, mari kita tunjukkan sikap kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ingin mencarimu, saya ingin mengenalmu. 如果我们当中还有半信半疑的，那我们立下决心，我们要认认真真的寻求主。Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan pun akan menyatakan dirinya kepada kita. 如果我们真正要寻求神，那么神也会彰显在我们生命中。Bagi kita yang sudah percaya, kita pun harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. 而我们已经相信的人，也要寻求主。Kita harus mau datang beribadah kepada Tuhan dengan usaha kita, dengan sungguh-sungguh. 我们必须按照我们的努力去敬拜，去参加聚会。Kita berdoa dengan sungguh-sungguh setiap hari kepada Tuhan. 我们每天祷告，Jadi semua yang kita lakukan untuk Tuhan harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. 我们所做的一切都是要认真的为主奉献。Yang kedua, menerima Tuhan dengan sukacita. 那从撒该，我们还可以学，喜乐的接纳主。Bagi kita yang belum percaya kepada Tuhan, belum mengenal Tuhan, ketika kita sudah menemukan Dia, maka terimalah Dia dengan sukacita. 如果我们之前还不是 Ibu Mary sepertinya ini macet. Ya, lanjut saja lah, Sut. Ya, langsung lanjut aja. Oh, udah. Saya lanjut. Oke. Sudah join. Oke. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, tidak boleh karena ada yang suruh. 所以我们要相信主，不是因为被别人叫， Kita menerima Tuhan Yesus bukan dengan terpaksa, dengan berat hati. 也不是因为被逼迫的那种心态去相信主。Tidak ada gunanya menerima Tuhan Yesus dengan berat hati. 如果你是被迫的情况下相信主，那是没有用的。 Tapi dengan sukacita kita datang dan percaya kepadanya. 但是要以喜乐的心，我们来到主面前接受他。 Bagi kita yang sudah percaya, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita juga datang dengan sukacita. 我们相信了他以后，来到他面前敬拜他，我们也是带着喜乐的心。 Ketika mengikuti persekutuan PUI setiap Sabtu,
jangan dengan berat hati, tapi dengan sukacita. 当我们到了星期六参加乐龄团契，不要用被迫的心态，而是要带着充满喜乐、欢喜。 Kalau kita menerima Tuhan Yesus dengan sukacita, akan ada berkat bagi kita. 因为如果我们是喜乐的接受主耶稣，那我们可以领受神的祝福。 Dan yang terakhir, kita menunjukkan hidup yang bertobat. 最后一个，我们要表现出悔改的生活， Sama seperti Zakheus yang ketika dia menjadi percaya, dia menunjukkan buah-buah pertobatan. 就像撒该一样，当他悔改了以后，他也是表现出很多悔改的成果。 Kalau dulu kita suka berdosa, setelah menjadi percaya, semua dosa itu kita tinggalkan. 如果当前我们很容易犯罪，但是现在呢，我们把一切的过犯、罪恶、坏习惯，我们通通都撇去。 Sekarang saya mau hidup bagi Tuhan. 现在我们要为神、为主而活。 Dan kita yang sudah percaya juga harus terus-menerus hidup di dalam pertobatan, tidak lagi hidup melakukan dosa. 我们这些已经相信主的人，也要纯洁的活着、圣洁的活着，不要进入罪恶当中了。 Nah, jadi inilah pelajaran yang bisa kita pelajari dari kisah Zakheus ini. 所以这些就是我们可以从撒该的故事中学习的。 Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. 愿今天的神的道可以成为我们大家的祝福。 Mari kita sama-sama berdoa. 我们一起祷告。 Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kisah Zakheus ini. 我们在天上的父，我们为撒该的故事而感谢你。 Biarlah kami juga mempunyai kesungguhan hati di dalam mencari Tuhan. 愿我们也有正确的心、正确的心态去寻求主， Sehingga kami bisa memperkenankan hati Tuhan selalu. 知道我们可以荣耀、可以喜悦主你。 Bapak Sorgawi, kami berdoa untuk Bapak Ibu yang mungkin ada di antara kami yang masih mencari Tuhan Yesus. 主啊，我们为我们当中的叔叔阿姨，也许他们正在寻求你，我们为他祷告。 Kiranya Engkau menyatakan dirimu juga kepada mereka. 愿主也在他们生命中彰显出来， Sehingga pada waktunya mereka juga bisa datang dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan sukacita. 于是到了时候，这些叔叔阿姨可以以喜乐的心来认识主，寻求你。 Tolonglah kami semua Bapa agar bisa hidup selalu memperkenankan hati Tuhan. 求主帮助我们每一个人，让我们的生命可以讨你喜悦， Hidup menjauhi segala perbuatan yang berdosa dan melakukan perintah Tuhan. 让我们可以远离罪恶，可以遵循你的道而活。 Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告与感恩，奉主耶稣基督的名所求， Amin. 阿门。